Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni kita nak tengok risiko kewangan yang pertama. So kita akan buat siri video risiko kewangan pula. Yang pertama adalah 3D, iaitu disease, death, disability dan juga disease. Jadi benda ni memang ada kemungkinan jadi. So kita tak tahu bila, kemungkinan tak jadi. So dia boleh jadi kita kerja sampai pencen. Okey. Boleh jadi kita tak sempat nak pencen. Kita dah ada death, disability atau disease. Benda ni yang akan boleh menyebabkan kita punya income loss. Kehilangan punca pendapatan. So siapa yang akan tanggung? Kalau kata jadi disability dan disease, kita tanggung, keluarga pun tanggung. So dia tanggung apa? Kalau ada rumah, kena tanggung hutang. Kalau ada kereta, kan, kena tanggung hutang. So kita nak bayar hutang dulu. Kedua, belanja lah. Kan, dari income kita tu ada belanja. Bil api, bil air, keperluan makan, minum, pakaian. Okey. Ketiga, kita punya savings. Kan, saving kita. Kalau kata kena death disease ni, disability disease, habislah hilang saving kan. Kalau kata mati, saving ni jadi pusaka lah. Kalau kata simpanan anak-anak lah, pendidikan, simpanan education, ini pun dia akan terjejas. So banyak benda yang akan terjejas kalau jadi macam ni. So dalam keadaan kita dalam pandemik kan, so kita ambil iktibar lah kejadian. Bukan setakat orang kata kematian disebabkan COVID. Ada kematian disebabkan oleh kemalangan, ada kematian disebabkan sakit jantung, ada kematian disebabkan kanser dan macam-macam lagi. So benda ni boleh jadi pada diri kita sebab kita tak tahu. So kita boleh prepare gunakan takaful. So takaful ni dia adalah menjamin. Siapa yang jamin? Peserta tu lah menjamin. Peserta tu saling jamin. So ada peserta yang dihadapi musibah, so takaful akan bagi. So manfaat takaful tu dia akan ikut kepada kontrak lah. So ada manfaat dia sebab death, kematian, sebab TPD, total permanent disability, satu lagi critical illness kan. Ataupun ada yang ambil medical card, orang kata hospitalization lah. So manfaat takaful ni, death ni dia bagi secara banyak cara. Satu, wasi, penamaan wasi. Wasi ni dia perlu selesaikan hutang-hutang. Kemudian baki tu dia perlu bincang lah sama dengan waris faraid, nak bagi sama rata ke atau faraid. Kedua, penamaan hibah. Okey, manfaat ni dia dihibahkan dengan syarat berlaku kematian lah. So bila berlaku kematian, dia akan dapat kepada penama hibah tu di bawah Akta Hibah Bersyarat lah. Hibah Bersyarat 2013. Jadi tak boleh challenge lah. Yang ni bila dia buat penamaan hibah, memang 100% pemilik hibah punya. So pemilik hibah perlu tak selesaikan hutang? Dia tak perlu, pasal itu milik dia. So kena rancang lah kan. So dia tak perlu sediakan keperluan makan minum anak-anak. Perlu tak dia sediakan apa, contoh simpanan education untuk anak-anak? Dia tak perlu. Sebab kita dah bagi kat dia memang 100%. Terpulang pada dia nak buat apa. So kalau kata kita rasa kita nak orang kata nak rancang, kita buat amanah. Amanah takaful ataupun absolute assignment. Kita lantik trustee untuk jalankan arahan-arahan dalam ni. Kita buat surat ikatan amanah. So kita bagilah arahan kat situ. Selesaikan dahulu hutang-hutang saya, bayar keperluan pusaka pentadbiran kan. Kita boleh ambil untuk wasiat tu kan. Kita boleh buat macam-macam lagi. Kalau kita ada bisnes, kita boleh kata situ tolong beli balik
saham perniagaan saya. Saham perniagaan saya. Tolong bagi dekat rumah anak yatim sebagai infak dan sebagainya. Kita boleh buat arahan dalam absolute assignment. Tapi kalau kita buat penamaan hibah, ini memang kita jangan pesan lah apa-apalah. Sebab dari segi konsep, hibah tu dia bagi. Dah bagi, takkan kita nak pesan. So, kalau kata kena TPD, dia akan dapat pada owner lah. Policy owner. Kan? Sama juga critical illness, dia akan dapat pada policy owner. So, benda ni, dia akan, orang kata owner, bila masuk account owner, untuk guna perubatan dia lah. Pasal owner masih hidup. Kan? Cuma masalah bila benda tu dia koma, contoh. Koma ataupun dia tak sedar diri. Bekulah dalam, kalau isteri tak tahu kan, duduk dalam akaun dia, bekulah. Akaun beku. Beku tu maksud dia tak ada siapa boleh keluarkan. So, dia koma kan. Pegawai bank pun kalau datang rumah tak boleh buat apa. Sebab apa? Dia dah pengsan. So, jadi kalau kata nak elakkan daripada koma, tak sedar diri, ataupun dah orang kata bukan dia lah kan, dia hentak kepala, bukan dia tak boleh fikir lah. So buat absolute assignment lah. Absolute assignment dia boleh bagi arahan kalau berlakunya TPD dan critical illness, bukan sekat kematian. Kalau hibah tu dia hanya kematian saja. Untuk hibah atau bersyarat. Sebenarnya hibah ni kita boleh bagi semasa hidup, tapi hibah atau hibah bersyarat ni dia kena pemberi hibah manfaat takaful tu dia kena mati dulu. Owner polisi tu kena mati dulu. So dalam kes kalau kata mati dua-dua orang, kena tengok siapa mati dulu. Kalau apa yang penerima hibah tu mati dulu, dia tak jadi. Dia batal lah. Hibah tu batal. Dan untuk hospitalization kita tahu medical card dia akan bayar pada pihak hospital lah kos-kos rawatan tu. So dekat sini kita faham takaful ni dia adalah 10% saja daripada income kan. Daripada income kita tu 10%, tapi dia mampu protect loss of income 100%. Loss of income 100% dia boleh protect. So ni takaful ni protection lah. Protection untuk pastikan kita tak hilang punca pendapatan supaya keluarga dapat teruskan hidup, hutang-hutang dapat diselesaikan, kan, keperluan makan minum, simpanan pendidikan anak-anak semua tak terganggu. So kita bukanlah kata kita minta mati kan, tapi mati tu kita tak tahu bila. Okey. Jadi risiko kewangan yang pertama, kita kena pastikan diri kita dilindungi dulu. Sebab tu dalam life kita sebut ini event of death, event of disability, event of disease. So apa yang ada takaful lah. Sebab kita nak produk patuh syariah. Macam kita kata insurance tu haram. Kan? Sebab takaful ni kita tak beli, kita mencarum dalam tabung tabaruk. Bisa ramai-ramai dan ada yang ditimpa musibah, so takaful akan bagi mengikut akta yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Okey. Kita akan masuk next, itu risiko kewangan kedua untuk next video. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.